Di sana ada 5 kaedah besar agama. Al-Qawaid, Al-Kulliyah, Al-Kubra. 5 Islamic Major Principles. Al-Umur bimaqasidiha, itu nombor 1. Setiap perkara itu diukur dengan niat. Of course lah ibadah dan sebahagian perkara yang bersabit dengan selain ibadah. Ibadah memang kena niat lah. Kalau tak ada niat tak sah. Selain ibadah, sama ada muamalat, munakahat, jinayah, ada dalam setengah keadaan perlu niat juga. Ada. Kita marah bini kita, balik rumahmu. Dia pun gini pun qadi, suami saya ceraikan saya. Qadi panggil mai, awak cakap apa kat isteri? Saya suruh dia balik rumah. Awak suruh dia balik saja ke memang awak niat nak cerai tu? Oh, saya suruh dia balik lah. Saya marah dia, saya tak ada niat cerai dia pun. Tak jadi cerai. Tengok niat dia ke mana. Tapi kalau dia kata, yalah saya sudah balik rumah dia, saya tak nak ke dia dah tu, saya cerai dah dia tu, jadi cerai. Itu kalau kikih yang disebut sebagai tolak kinayah. Tuan-tuan belajar dalam fiqh munakahat, ada tolak yang sorry, very clear one, mana jelas lah. Aku ceraimu, aku lepas kamu, aku tolak kamu. Itu tak ada niat-niat lah. Tapi kalau balik rumahmu lah, ya, aku tak nak dah kamu. Itu kinayah belaka tu. Kalau dia akan tanya niat lah, awak niat apa ni? Adalah dalam setengah-setengah keadaan selain ibadat, selain ibadat. Niat dia ambil kira. Kemudian dia panggil al-masyaqqatu tajlibu taysir. Benda yang payah akan jadi mudah. Islam ni mana ada yang payah, semua mudah. Ya tak? Secara amnya. Tapi secara khusus, hak mana hak payah tu, kita rasa payah kok, memang ada certain circumstances dia macam rumit sikit, dia boleh dipermudahkan. Tak nak payah-payah lah kan, ambil yang mudah. Agama ni kalau ada yang mudah, kita ambil yang mudah, itu lebih baik. Kerana Nabi idza khuyira baina syai'aini akhadha bi aisarihima ma lam yakun ismun. Nabi bila diberi 2 pilihan, Nabi akan ambil yang lebih mudah asalkan ia tidak berdosa. Dan hari ni pun memang ada fiqh dalam susunan yang baru yang disebut sebagai fiqhut taysir, simplified fiqh. Dan antara yang memasyhurkan fiqh ni juga ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dulu dalam buku-buku fiqh dia, walaupun dia tak ada buku khas, tapi kita lihat buku fiqh dia sama ada fiqh ibadat, sama ada fiqh fiqh puasa, fiqh siam, ya. Dia menerapkan prinsip itu. Banyak dia ambil yang mudah-mudah. Baik, kita pun nampak macam ke arah tu. Selangor pun banyak ke arah nak memudahkan lah. Dulu-dulu kalau tuan-tuan ada tabung uji kat sebelah, kalau tuan-tuan nak sembahyang fardu, tabung uji tu tuan-tuan kena bersihkan atau kosongkan, dan tuan-tuan kena ambil wuduk yang baru every time of obligatory prayers. Ya, tiap kali nak sembahyang fardu, benda tu kena bersih, wuduk baru. Tiap kali nak sembahyang fardu, benda tu kena bersih, wuduk baru. Dulu lah. Tapi fatwa baru dia kata apa? Tabung tu tak perlu dibersihkan, hanya wuduk saja setiap kali sembahyang fardu. Tuan-tuan boleh cek lah dalam jabatan mufti, ya. Dan saya percaya in future dia boleh ambil yang mudah lagi, which is tabung tu off dah, tak payah cuci lah, pasal dah ada fatwa. Wuduk pun tak payah. Kalau awak dah ada wuduk, tak perlu wuduk yang baru untuk sembahyang fardu berkenaan. Kalau saya jadi JK fatwa, of course lah, kalau saya jadi mufti lah, which is impossible lah kan, saya akan pilih yang tu. Member dalam uzur, ya tak? Benda ni pun khilaf aja, mana ada naik spesifik. Sama jugalah tuan-tuan, saya tak tahulah fatwa sekarang macam mana. Tapi kalau tuan-tuan sakit masuk hospital, tak kisahlah patah ke, luka ke, ataupun tak ada patah, tak ada luka, tapi bila masuk hospital, tangan kita kan cucuk sana, cucuk sini, balut sana, balut sini, ya tak? Macam mana tuan-tuan ambil wuduk? Mengikut kajian tak rasmi lah. Orang Islam kat hospital tu, hak semayang 10% je. Tuan-tuan pernah masuk hospital? Pernah suruh? Tak pernah? Okey, tuan-tuan sehat-sehat belaka lah. Saya Alhamdulillah lah, 3 tahun kebelakangan ni memang saya selalu masuk ward. Tapi sebab saya masuk yang seorang-seorang kan, jadi saya tak tengok lah orang lain, saya tak tahulah. Saya ada masuk KBJ, Thomson, jadi saya tak tengok orang lain ni semayang ke tak semayang.
Kalau saya masuk yang ramai-ramai tu mungkin saya tahu lah. Tuan-tuan tak pernah masuk wak tempat ramai-ramai, tak pernah. Ada nampak mereka semayang? Saya tak tahu. Mungkin ada dan mungkin ada yang tidak juga. Dan sebab mereka tak semayang tu mungkin kerana mereka ni jenis tak semayang dah. Memang tak semayang lah. Tapi ada juga sebahagiannya masa segar dia semayang, bila sakit dia tak semayang. Betul tak? Macam susah lah. Ada tepek-tepek situ, tepek sini nak ambil wuduk. Lagu mana dia kata? Oh tak semayang dia. Tuan-tuan kena bertayamum. Lepas tu tuan-tuan kena berwuduk. Tempat yang dibalut tuan-tuan sapu. Ya. Which is bagi setengah orang itu agak berat. Ada nampak orang tayamum kat hospital? Pernah nampak? Tak nampak? Itu mereka amal hak mana? Tu model number 1. Saya personally pun tak amal hak nombor 1 tu. Kalau tuan-tuan boleh amal hak tu, dia the best lah. Very good lah. Model nombor 2 ialah tuan-tuan hanya berwuduk macam biasa. Tempat yang tak boleh wuduk tuan-tuan sapu dan no tayamum. Tu model nombor 2. Juga pandangan sebahagian para ulama. Termasuk yang dipilih oleh Qardawi sendiri. Ya. Saya amal hak nombor 2 ni ya. Kemudian model yang ketiga, wuduk saja. Tempat yang dibalut tu tidak wajib sapu lagi. Hak ni yang paling ringan sekali. Oh, ringan sangat tu Ustaz. Bukan ahli sunnah kot. Ahli sunnah lah. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Al-Muhallah. Hari ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan ambil pendapat beliau. Qardawi pun banyak ambil pendapat dia. Sebenarnya tiga-tiga model ni, they are all applicable for all those situations. Dia boleh pakai berlaku. Dan kesemua adalah ijtihad. Ijtihad berlaku tu. Yang penting awak wuduk dan awak semayang. That is the point. Itu penting sekali. Ya tak? Daripada awak tak semayang. Tuan-tuan kalau sentuh isteri atau bukan mahram batal wuduk, tu rata-rata lah orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau tuan pergi haji, pergi umrah, bawa isteri, apa kata tabung haji? Bahkan telah difatwakan di peringkat muzakarah pada tahun 2000 apa ya? 2012 saya ingat kot. Bahawa bersentuhan suami isteri di Mekah untuk urusan haji dan umrah tidak membatalkan sama sekali. Di prinsip itulah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Benda yang payah ni boleh dipermudahkan. Jadi kalau benda tu sukar bagi kita, ijtihad-ijtihadnya ada, rusuh-rusuhnya ada, keringanan-keringanannya ada, ambil tu. Janji urusan ibadah kita kepada Tuhan terlaksana. Ya. Kemudian yang ketiga, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yakin tak dapat dihilangkan dengan syak. Batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Akhir tak batal? Rakaat sembahyang ni 3 ke 4? 3, ambil 3. Yang keempat dipanggil al-adatu muhakkamah. Ini pun interesting juga. Adat, yakni tradisi, customs, ukuran dia 3. Diamalkan oleh orang ramai, tidak bercanggah dengan akal, tidak bercanggah dengan agama. Itu adat yang agama endorse, yang boleh diamalkan lah. Tapi kalau diamalkan oleh orang ramai, bercanggah dengan akal, of course lah bercanggah dengan agama, kena reject. Itu bukan adat pada hakikatnya. Pada syarak dia bukan adat. Pada kita-kita memang adat. Ataupun diamalkan oleh orang ramai, tidak bercanggah dengan akal, tapi bercanggah dengan agama. Itu juga bukan adat pada syarak atau pada hakikatnya. Kita yang panggil adat. Adat dia mesti inline dengan 3 perkara ni. Ada orang dia very strict buat adat ni. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit tak boleh. Ada orang dia very open. Semua adat dia terima. Mandi safar lah, ya tak? Kepercayaan tidak ada basis. Kita duduk tengah-tengah. Ada yang kelima dipanggil ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan. Apa-apa yang melibatkan kemudaratan, ia mesti dilarang, sekurang-kurangnya dimakruhkan. Tengok degree dia tu macam mana. Dan dalam banyak hal ia diharamkan. Dulu masa PKP kita semayang jarak-jarak. Pasal apa? Pasal katanya kalau semayang rapat-rapat ni mudarat. Boleh? Tak apa. Kalau benda yang wajib pun kita boleh orang kata apa, buat sesuatu lah. Apatah lagi benda sunat. Soft ni sunat saja di sisi majoriti. Jadi boleh saja dijarak-jarakkan.